Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat bersama malam ni di mana kita ganti ya? 165. Okey. Itu 165 ya, ketika yang 165. قال المؤلف رحمه الله تعالى ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار. Ini dalam perjalanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada perkara-perkara yang menghijab, yang mendinding hatinya. Adapun perkara-perkara yang biasanya adalah dunia lah yang menjadi pendindingnya, menjadi penghalang. Imam Ghazali dia urai dalam Minhajul Abidinnya ada 4 sebenarnya ada 4 yang menjadi penghalang, yang menghijab manusia ini dalam menjalani jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasalah, kebanyakannya yang itulah yang menghijab. Itu yang pertamanya dunia. Dunia ni banyak mendinding manusia atau menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dunia dalam arti kata dunia yang diambil semata-mata kerana hawa nafsu. Bukanlah dunia ni tak boleh diambil, tapi diambil dengan cara yang betul dan digunakan pada cara yang betul. Kalau tidak, dia boleh menjadi halangan. Dan banyak yang kita lihat itu mereka yang tidak berada di jalan Allah itu kebanyakannya itulah antara halangannya, hijab mereka. Hijab itu dinding, jadi dia tak nampak. Sedangkan dunia itu bukan matlamat. Dunia bukannya ghayah kita Allah. Dunia hanyalah wasilah, jalan sahaja, jalan untuk menyampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui itu, dia tahu bahawa dia mencipta kita di dunia, atas dunia ini. Jadi dunia memang menjadi keperluan kita. Malah
Dia sendiri menyebutkan wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu manusia apa yang ada di bumi ini. Nanti untuk kemudahan kamu, untuk menyampaikan kamu kepada Allah SWT. Jangan terhenti pada dunia, melihat dunia semata-mata dunia. Yang itulah yang menjadi halangan. Itu biasa. Kemudian mengenai disebut makhluk. Makhluk juga boleh menjadi hijab, menjadi halangan. Makhluk ni khususnya manusia lah. Makhluk itu yang dimaksudkan manusia. Itu manusia ni dia boleh menjadi hijab. Hatta orang yang paling hampir dengan kita pun, isteri, anak-anak, cucu, itu semua boleh menjadi dinding. Dalam kita nak mentaati Allah SWT, nak berjalan kepada Allah SWT. Perkara-perkara itu kalau tak diuruskan dengan betul, yang ini berdasarkan panduan Allah dan Rasulnya, maka ramai juga dengan sebab anak, dengan sebab isteri, dengan sebab cucu, mereka mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diurai panjang oleh apa ni. Jadi sebab itu kena hati-hati. Malah kawan juga begitu. Kawan pun boleh jadi dinding hijab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Rasulullah menyebutkan al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Hadis yang hasan, riwayat Imam Tirmizi dan lainnya. Seseorang itu dia berada mengikut din, perjalanan. Din ni agama maksudnya, tapi din di situ lebih kepada perjalanan seseorang kawannya. Sebab itu Rasulullah sebut falyanzur man yukhalil. Maka hendaklah seseorang itu memerhatikan dengan siapa dia berkawan. Sebab kawan ni dia boleh jadi penghalang. Nah, kalau kita tidak betul memilih kawan, sebab itu realiti sebenarnya. Ulama menyebutkan attiba' majbulatun ala tashabbuh wal iqtida' bal at-tab'a yasriq min tab'i. Tabiat manusia ni menjadi kebiasaan. Tabiat manusia ni dia suka tiru orang, tashabbuh, menyerupai ataupun mengikut orang. Tak kira siapa dia lah, kerana itu manusia. Jadi lebih-lebih lagi orang yang rapat dengan dia. Jadi dia sedikit sebanyak dia akan terpengaruh. Tak dengan sama dia sedar. Ada malah kata para ulama, tabiat ni kadang-kadang dia curi tabiat orang tanpa dia sedari. Sebab dia rapat dengan orang tu, akhirnya dia terikut dengan perangai orang tu. Sebab itu kawan kena cari kawan yang boleh membimbing, yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kawan juga boleh menjadi hijab, menjadi dinding, penghalang kita untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan itu pun biasa juga. Sebab itu Ibn Athaillah ada sebut juga tentang memilih kawan. Kalau tidak dia jadi penghalang. La tashab, jangan kamu berkawan, kata bersahabat. Maknanya kawan ni bukanlah kawan yang jumpa di jalan macam ini, itu okey aja. Ini sahabat.
yang kita rapat dengan dia, selalu dengan dia, makan minum dengan dia kadang-kadang, yang tu kena jaga. Kerana kalau tidak dia boleh jadi menghalang. Lebih-lebih lagi kalau pula kita semayang, kita puasa, kita buat apa kewajipan, tiba-tiba kawan kita tak berapa nak, okey, semayang pun tak, misalnya sahabat kita tu banyak meninggalkan apa, itu bahaya. Bahaya pada diri kita, kerana kemungkinan pula kita pun bukannya sempurna sangat, cuma kewajipan tu kita buat misalnya, tapi banyak lagi kekurangan-kekurangan lain yang ada pada kita. Mungkin malah mengaji ke, malah dengar malis ilmu, malas itu malas ini, tapi semayang, puasa, zakat misalnya, kewajipan tu buat. Kemudian kita berkawan pula dengan orang yang bawah daripada kita, semayang pun tak, misalnya kewajipan lain dilalaikan. Dia ketika itu kita boleh jadi memandang diri kita baik, dengan sebab kita berkawan dengan orang yang tak baik. Mungkin kita dia lagi teruk semayang pun tak, aku semayang juga, aku okey juga, tapi dia lupa bahawa dia juga banyak kecuaiannya dalam soal agama. Tapi kerana berkawan dengan orang yang bawah, maknanya orang yang tak baik, misalnya orang yang fasik, maka itu boleh menyebabkan kita merasa bahawa kita lebih baik. Kalau itu aku lagi okey, aku semayang juga, aku puasa juga, dia langsung tak puasa, itu bahaya. Baik, itu kena sebab kalau tidak dia akan menjadi penghalang. Ini nak cerita tentang penghalang yang biasa, yang Imam Ghazali hurai panjang dalam kitab dia Minhajul Abidin. Boleh menjadi hijab. Kemudian seterusnya syaitan lah. Syaitan, kemudian yang keempatnya hawa nafsu, iaitu menjadi penghalang kepada kita kalau kita tidak betul-betul memerhatikan. Hawa nafsu ni lagi teruk, penghalang pada jalan Allah ini. Hawa nafsu ni malah dengan hawa nafsu ni memang sukar. Sufyan Tsauri, seorang ulama besar, kurun kedua hijrah, tabi'ut tabi'in. Dia kata, Sufyan Tsauri ni, aku tak dapati ma'alajtu syai'an alayya min nafsi. Aku tak pernah mendapati sangat sukar merawat sesuatu yang lebih dahsyat, asyad min nafsi, daripada nafsu aku. Marratan li marratan alayya, kata Sufyan Tsauri, kadang-kadang aku menang dan kadang-kadang aku kalah dengan hawa nafsu. Kemudian pertembungan dengan hawa nafsu ni sampai mati, sampailah kita mati, sebab dia ada dalam diri kita. Itu penghalang. Itu antara hijab, penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kena perhatikan tentang hawa nafsu kita, sebab nafsu ni tabiat asal dia. Tabiat hawa nafsu ni dia sentiasa mengajak pada kejahatan. Uma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak mengatakan bahawa nafsu aku baik. Dalam surah Yusuf, ayat itu, sebahagian ulama mengatakan perkataan itu perkataan Nabi Yusuf sendiri. Ulama tafsir, Imam Ghazali dicenderung kepada pendapat itu. Artinya berkata itu Nabi Yusuf sendiri. Dan sebagian mengatakan adalah Zulaikha
itu perempuan isteri Raja Mesir itu, dia yang berkata macam tu. Itu tak apalah siapa yang apa ni. Tapi kalau Nabi Yusuf sendiri pun tak jadi masalah. Itu sebagai tawaduk dia, walaupun dia seorang rasul maksum dipelihara oleh Allah, tapi sebagai tawaduk melihat sebagai dia seorang hamba. Jadi wa ma ubarri'u nafsi, aku tak berani mengatakan bahawa nafsu aku baik. Sebab apa? Innan nafsa la'ammaratun bisu, kerana sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh pada kejahatan. La'ammarah, lam tu lam muzahlaqah, lam takkid, dan menunjukkan mana sesungguh. Kemudian ammarah itu pula berada di atas wazan mubalaghah, bersangatan. Jadi sesungguhnya nafsu bersangatan menyuruh kepada kejahatan. Itu tabiat asal dia. Illa ma rahima rabbi, melainkan orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara penghalang-penghalang yang biasa, yang boleh menjadi hijab kepada manusia dalam nak menjalani, meneruskan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mula nafsu antara yang sangat berbahaya. Malah Ibn Attallah ada menyebut dalam kitab ini yang dah lepas kita dah bicara dulu, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Punca asal semua maksiat, semua kelalaian, semua syahwat itu, keinginan-keinginan yang tak baik itu, ar-ridha 'anil nafs, sebab setuju dengan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Sebab itu hawa nafsu ni kena sentiasa diawasi dan kena sangka jahat dengan dia. Yang lain kita tak boleh sangka jahat, tapi dengan nafsu kena sangka jahat dengan dia. Sebab sifat asal dia tadi, sifat asal dia suruh buat jahat. Lepas tu kalau rasa apa ni, kena perhatikan juga nafsu ni. Kadang-kadang syaitan gunakan nafsu tu untuk buat yang baik. Tu kena perhati lah. Kut buat baik tu ada yang tersirat. Dia nak habuan dia, habuan hawa nafsu itu. Itu dalam kata yang akan datang dia disebutkan. Habuan hawa nafsu dalam maksiat jelas, tapi habuan di dalam ketaatan, dan kita melakukan ibadah rupanya mengikut hawa nafsu. Hanya itu kena jaga-jaga, kena hati-hati. Jadi itu antara yang sangat banyak menghalang. Malah sebagai yang sebut tadi, asal punca semua maksiat, semua penyelewengan dari jalan Allah itu kerana setuju dengan hawa nafsu. Sejak daripada maksiat yang pertama, itu Qabil dan Habil, cerita anak Nabi Adam alaihissalam, pembunuhan yang pertama yang berlaku itu adalah kerana hawa nafsu. Hasad tu nafsu lah. Hasad dengan adik dia, yang korbannya diterima, dia tak diterima. Korban Qabil tak diterima, korban Habil diterima oleh Allah. Dia marah sebab siapa yang korban dia diterima, dia yang dapat kahwin dengan yang cantik tu, iaitu adik kepada abang dia tu, Qabil tu, Ikrimah nama dia, tak silap, perempuan anak-anak Nabi Adam tu. Dia tu cantik. Jadi timbul dengki, hasad. Hasad dengki itu nafsu lah, daripada hawa nafsu. Dan akhirnya berlakulah maksiat yang pertama di bumi, iaitu pembunuhan. Itu sangat berbahaya. Malah nafsu ni dikatakan, kalau tak ada syaitan pun, cuma syaitan tu dia bantu lah. Tapi kalau tak ada syaitan pun, nafsu bersendirian dia boleh melakukan
dosa, melakukan maksiat. Iblis misalnya, ketika dia melakukan maksiat, enggan itu bukan dari syaitan yang hanya kerana hawa nafsu dia yang dia menentang karena perasaan takabur. Takabur itu nafsu lah. Aba wastakbar, dia enggan dan dia takabur. Bukan ada syaitan yang mengganggu dia. Sebab itu disebut oleh para ulama, nafsu ni dia punya power dia. Kalau dia sendirian pun dia boleh menyesatkan manusia. Sebab itu penghalang hijab besar dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang ni dia lain sikit. Artinya itu bentuk-bentuk kegelapan akhir, benda-benda yang dianggap sebagai kegelapan dunia, makhluk, syaitan dan nafsu, itu benda-benda kegelapan, itu biasa. Okey. Cuma ada kalanya hati itu terhenti, terhijab dengan sinar cahaya, sebagaimana terhijabnya nafsu dengan padat benda-benda makhluk ini yang tadi. Yang tadi itu sebenarnya biasa, tapi kita itu tak lepas lagi tu. Kadang-kadang untuk mengatasi yang 4 itu, kita masihlah kita perangkap di situ kadang-kadang. Dalam perjalanan menuju Allah ini, yang 4 tu masih tak beres. Ada orang yang telah lepas itu, tapi dia belum lepas lagi. Ada hijab lain, ada dinding yang lain yang berbentuk cahaya. Cahaya ni maknanya kebaikan lah. Kebaikannya ada ilmu misalnya, ibadah dia itu kadang-kadang boleh menjadi dinding juga. Itu yang diperingatkan tu. Jadi yang diperingat oleh Ibn Athaillah sekundari, maknanya mungkin datang sifat-sifat ujub, tak ada ilmu yang dia ada, lupa bahawa itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lahirlah perasaan-perasaan ujub tadi. Ujub artinya perasan lah. Ada baru-baru ni masih ada lagi kot, viral seorang ustaz apa nama, dia dah tua dah berumur lah, tapi orang panggil dia budak juga. Kalau dengar tu, saya pun ngeri dengar dia, ngeri dengar dia bercakap. Betul ke tidak dia ni? Saya pun risau juga sekarang medsos ni mungkin jadi fitnah sebagainya. Tapi beberapa orang ustaz lain yang kenal dia barangkali, sehingga masuk juga dalam apa ni, antaranya Dr. Luqman. Dr. Luqman yang selalu dalam TV tu, dia nasihatkan mak bapak jangan hantar anak ke sekolah ni, madrasah ni, masa orang tu carilah siapa orang ni. Saya dah bagi hint dah tu, bercakap ya Allah ya Rahman, macam dialah yang paling alim, dialah yang paling tahu. Padahal orang pos lah, dia baca kitab Arab tunggang langgang, PFA pun tak tahu istilahnya. Kalau orang mengaji Arab, kalau PA dengan baik, isim pun kau tak kenal, sembang apa kau? Kau kata tok guru semua jumpa dia. Dia cakap macam tu. Saya kata heran saya dengar, na'udzubillah, boleh sampai bercakap macam tu. Saya kalau mengajar, saya tak berhajat pada kitab, saya terus dengan Allah Subhanahu. Allah beri, pegang mic je, ilmu datang. La ilaha illallah. Dulu mangkali dia ada datang sini pun ya. Dulu dia memang masyhur, tapi masyhur tapi jahil. Itu yang takut akhir zaman ini. Terbukti dengan apa yang cara dia membaca kitab. Kalau tersilap tu biasa, tapi dengan yakin sebut man qara'a suratu Yasin, siapa baca suratu Yasin, suratu Yasin tu baca dengan surah tu, dia fa'il la ilaha illallah, confident tu. Tapi orang hari ni kata apa? Yang penting confident, salah tak apa. Dia sangat yakin.
malu saya malu pasal dia dari segi penampilan dia begini mana pula surah tu pula baca fa'il ni orang yang melakukan sesuatu. Jadi man qara'a surah Yasin, siapa baca surah Yasin, itu bukan surah Yasin yang baca. Kalau baca surah tu, mana surah Yasin tu yang baca, surah Yasin tu yang baca. Itu tadi fa'il pun tak kenal, engkau dakwa bahawa tok-tok guru semua jumpa dia. La ilaha illallah. Dahsyat sungguh. Mula nak sangka baik juga, tapi takut nak sangka baik dia nak ceritakan tentang nikmat Allah pada dia lah. Tapi sebenarnya memang jahil. Bukan itu, banyak lagi ya. Itu semua yang kita bimbang. Hawa nafsu ni kadang-kadang manusia tersesat dengan cahaya tadi. Ini yang disebut Ibn Attallah. Maknanya dalam bentuk ibadat, bentuk ilmu yang ada, dia rasa dia dah rupanya dia terhijab dengan benda itu. Dia tak nampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab yang dapat merintangi atau menghijab manusia berjalan daripada Allah itu ada kalanya nurani, cahaya, dan ada kalanya kegelapan yang tadilah yang di rumah ni tadi ada 4 tadi kan. Itu bentuk-bentuk kegelapan yang itu biasa. Itu sebenarnya bagi orang awam lah. Cuma kitab ni, hikam yang kita baca ni sebenarnya untuk orang yang dah level tinggi. Itu sebab orang kata hikam ni tinggi kan. Kita sebenarnya masih di yang 4 tu tadi tak lepas lagi. Tapi ini dia nak cerita orang yang memang ibadah dia kuat, tapi hati-hati, ibadah juga boleh menjadi dinding, menjadi hijab untuk kamu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kamu berhenti di situ saja, melihat ibadah kamu seronok dengan itu, tak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud makrifah, mengenal Allah yang sebenar. Itu yang nak disampaikan. Dia nak nasihat, artinya jangan ujub, jangan terperdaya dengan ibadah yang dilakukan, bentuk-bentuk rohani, nurani, cahaya. Maka bila yang menghentikan perjalanan menuju Allah berupa ilmu pengetahuan, dia kata, nampak, ilmu tu boleh menjadi hijab. Ilmu maksudnya tentulah ilmu agama. Ilmu agama tu kadang-kadang boleh menjadi dinding. Dia rasa hebat diri dia, dan dia punya ilmu yang banyak. Berapa ramai orang yang macam tu? Ramai. Itu yang dikatakan hijab dia bukan lagi dalam bentuk yang tadi, makhluk, harta benda dunia, tak. Ilmu yang ada pada dia boleh menjadi hijab. Kalau dia lalai, dia lupa, itu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu bernama hijab nurani. Nur itu makna cahaya lah. Nurani, hijab cahaya. Sebab ilmu itu cahaya lah. Ilmu agama itu cahaya. Ilmu tentang hadis, ilmu tentang apa ni, tapi kadang-kadang dia menjadi hijab kerana kita lupa dan kita kagum dengan keilmuan yang ada pada kita, lupa dengan Allah. Itu makna kita terdinding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika yang menghalangi perjalanan itu adat kebiasaan yang tadilah, maksudnya 4 perkara yang dan syahwat, keinginan makhluk, harta benda dunia dan sebagainya itu, maka ini bernama kegelapan. Itu benda-benda duniawi ini, itu dianggap kegelapan, dan itu biasa menjadi penghalang. Tapi yang ni yang tak biasa ni, maknanya cahaya-cahaya, ilmu pengetahuan tentang berilmu, tentang hadis misalnya, itu cahaya lah, tapi rupanya dia jadi penghalang. Kisah Ibnu Saqqa yang saya pernah ceritakan dalam pengajian lepas atau sebelumnya. Ibnu Saqqa ni seorang ulama besar, penghafaz Al-Quran, qurra,
Cerita ni disebut oleh Ibn Aiman Al-Hambali dalam kitab dia, cerita tentang Ibn Saqqa. Ibn Saqqa ni lebih kurang 300-400 tahun begitu selepas Rasulullah, lebih kurang begitulah, atau kurun kelima tu, kena selepas Imam Ghazali kot. Ibn Saqqa cerita dia macam mana. Dia seorang alim, penghafaz Al-Quran, tapi kerana barangkali melihat apa ni, diri dia seorang yang penghafal Al-Quran bagian-bagian, dia dengar cerita seorang wali Allah yang ada di Iraq ketika itu, iaitu Syekh Yusuf. Dia ni alim, dikatakan wali Allah. Lalu kerana tu, walaupun dia seorang yang berilmu, tapi ilmu itu menjadi hijab pada dia, sebab dia rasa dia alim. Dia nak uji orang ni, dia nak uji Syekh Yusuf ini. Jadi dia berjumpa, saya ringkas kata dia orang jumpa tu bertiga, kalau ingat kisah saya sebut, Ibn Saqqa, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Ibn Usfur. Tapi cerita dia je. Dia nak pergi itu, dia niat dia nak kumpulkan soalan-soalan yang susah-susah, yang Syekh Yusuf mungkin tak boleh jawab. Dan kalau dia tak boleh jawab, aku akan hebahkan berita ini sebenarnya Syekh Yusuf ni jahil, dia tak boleh jawab. Tak apa, pergilah, pergi jumpa Syekh Yusuf Ibn Usfur. Engkau bagian kau begini. Ibn Usfur dia jumpa, dia kata dia minta doa aja, nak minta doa jadi kaya, engkau akan dapat apa yang kau inginkan, kata apa ni Syekh Yusuf. Kemudian dia tengok Ibn Saqqa. Ibn Saqqa, dia kata dalam mata engkau aku lihat ada permusuhan, kau menyimpan dendam, hasad, dengki. Dia seorang alim, jadi ilmu dia menjadi dinding. Habis macam tu. Dan dia jawab semua soalan Ibn Saqqa yang dia belum tanya. Ibn Saqqa tak tanya lagi, tapi Syekh Yusuf jawab satu-satu. Habis. Pendek ceritanya, apa yang berlaku? Ya. Ibn Saqqa mati dalam kekufuran, seorang penghafaz Al-Quran, ulama besar, karena hawa nafsu. Walaupun dia apa ni, jadi nurani menjadi hijab dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu kena berhati-hati. Itu yang dipesan oleh Ibn Athaillah sekandari. Ingat setakat itu, nanti kita sambung 166 insya-Allah, panjang umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.